warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 2. Hari ini kita bersama lagi untuk PDPR Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Aizat. Kepada murid-murid yang baru lihat ataupun baru tonton video cikgu ni, selamat datang cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 2D. Sebab Cikgu Asbi baru bersalin kan. Jadi cikgu ambil alih untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Baik, hari ini kita dah masuk unit 17 iaitu kebersihan alam tanggungjawab bersama. Awak boleh lihat pada buku teks, pada muka surat 29. Kita buka buku sama-sama. Cikgu tengok laptop cikgu. Dekat laptop cikgu ni adalah buku teks. Sebab cikgu tak ada buku hard copy. Semuanya ada kat sekolah. Nak pergi ambil, tak berani dah. So, nasib baiklah ada buku teks yang secara digital. Jadi siapa yang tak ada buku teks tu bolehlah tengok secara digital. Okey, untuk PDPR pada hari ini, kita tengok pada muka surat 29 ni, menjaga alam. Untuk penjagaan alam sekitar ni, sebenarnya dia merupakan topik yang sangat luas dan melibatkan alam sekitar di sekeliling kita. Sebab alam sekitar sekeliling kita ni ada hutan, ada sungai, ada laut dan pelbagai lagi. Sebenarnya untuk alam sekitar ni memang kita kena jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab tumbuh-tumbuhan lah yang memberikan kita oksigen, yang memberikan kita makanan, sumber air pula untuk kita minum air, untuk kita basuh pakaian, masak dan sebagainya. Jadi untuk alam sekitar ni memang kita kena jaga betul-betul. Bayangkanlah kalau alam sekitar seperti hutan, sungai apa semua tu dah rosak, dah macam tak dijaga, apa terjadi pada kita? Kita nak makan apa lepas ni? Takkan kita nak makan kayu? Takkan kita nak makan batu? Memang tak boleh nak makan lah kan? Awak boleh lihat gambar dalam petikan pada muka surat 29 ni. Ada 3 gambar yang diberikan. Yang pertama, sumber laut. Yang kedua, sumber sungai. Dan yang ketiga, sumber hutan. Ketiga-tiga ni memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau laut, dia membekalkan seperti ikan ataupun benda-benda lain lah. Macam kita makan sotong ke, udang ke, itu sumber makanan kita laut ni. Dan sungai pun sama. Sungai boleh dijadikan sebagai sumber makanan kita, macam ikan yang ada dalam sungai. Dan juga sumber air bersih kita. Biasanya kita minum dekat rumah air, kita guna air paip, kita guna air kowi apa semua tu. Bukannya kowi tu keluar air tiba-tiba. Air kowi tu pun dia datang daripada sumber air paip. Air paip ni pula sumber dia daripada sungai. Sumber dia, dia sedut air daripada sungai. Dia ditapis semula, bagai diproses semula dan kita guna di rumah. Bayangkan kalau sungai tu dah kering ke, sungai tu terlalu kotor dengan sisa-sisa toksik, apa jadi? Kita nak minum air kat mana? Nak harapkan air laut? Masin. Awak pernah minum air laut macam mana? Rasa nak muntah kan? Dan seterusnya sumber hutan. Sumber hutan ni banyak membekalkan kayu-kayu yang digunakan oleh manusia. Contohnya sumber perabot lah, semua kita guna kayu. Pensel, meja, kerusi semua sekarang ni pakai kayu kan. Tapi sekarang ni dah ada macam lain dah. Ada pembaharuan. Ada yang kerusi pun dah pakai kerusi besi ke, kerusi plastik ke. Tapi kertas tetap guna kayu. Bayangkan kalau sumber hutan kita ni dah tak ada. Ini juga merupakan sumber oksigen kita. Apa terjadi pada kita? Hutan ni sebenarnya menyejukkan bumi. Bayangkan kalau hutan tak ada, bumi makin panas. Yalah, seperti awak tahu sekarang ni, kita pun rasa semakin panas kan. Banyak hutan-hutan yang dah digondol, yang dah ditebang, nak ambil kayu balak dia, tinggal gondol macam tu je. Jadi kalau berlaku hujan lebat, sisa-sisa lumpur tu masuk dalam sungai, tu yang terjadinya banjir tu. Inilah sumber hutan ni sangatlah kaya dengan mineral, sangatlah kaya dengan pelbagai sumber makanan kita. Okey murid, kita terus kepada petikan dialog di bawah tu. Petikan dialog tu ayah dengan anak dia, Alice. Okey, jom kita tengok petikan dia. Ayah, semasa di sekolah tadi, Cikgu Fazli menasihati kami agar menjaga alam sekitar. Betul kata Cikgu Fazli, semua orang mesti menjaga alam sekitar. Tahukah Alice mengapa? Tahu ayah, jika alam sekitar bersih, kita dapat hidup sejahtera. Okey, petikan dialog ni perbualan antara ayah dia dengan anak dia. Kalau ikutkan aktiviti ni ialah aktiviti mendengar dan bertutur.
Tapi disebabkan PDPR ni, cikgu ubah aktiviti ni jadi menjawab soalan yang ditanya. Jadi dalam buku latihan awak nanti, biasanya cikgu guna kalau macam ni buku latihan 1 ataupun buku BM1, awak perlu tulis soalan dan jawapan dia. Jadi ada 2 soalan dan 2 jawapan. Soalan dia dalam petikan tadilah. Okey, soalan pertama, apakah sumber alam yang perlu kita jaga, Alice? Alice nak jawab apa ni? Cikgu dah terangkan tadi 3 sumber penting yang ada dalam gambar tu. Jawapan dia ialah sumber alam yang perlu kita jaga ialah sumber laut, sumber sungai dan sumber hutan. Itu jawapan soalan yang pertama. Soalan kedua, bagaimanakah kita menjaga sumber itu? Okey, Alice nak jawab apa? Okey, jawapan dia macam ni. Kita perlu menjaga sumber itu dengan tidak membuang sampah merata-rata dan tidak merosakkan alam sekitar di sekeliling kita. Itulah jawapan Alice. Baik, sampai di sini sahaja PDPR Bahasa Melayu hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.